Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Muazzin, Tuan Hajilah, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita lafaz Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjangkan umur kita sehingga ke saat ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk terus menumpang di atas muka buminya ini. Di kesempatan pada waktu yang ada lebih kurang 20 minit ini, kita berkongsi sedikit berkenaan dengan puasa dan Ramadan ini untuk ulang kaji. Semoga berbaki lagi 29 hari ini kita dapat mempercantikkan lagi kualiti puasa yang kita lalui dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dihormati sekalian, yang pertama sekali ayat yang selalu kita dengar di bulan Ramadan ini, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Allah menyatakan diwajibkan kita berpuasa macam mana Allah juga wajibkan kepada umat dulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Harfun nasbin, di situ huruf nasab yang Allah letak, mudah-mudahan saja kita menjadi orang yang bertakwa, yang kita kena usaha untuk capai takwa itu. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijrah. Dalam fiqh manhaji, kitab fiqh manhaji menyebut bahawa Nabi SAW sempat berpuasa sepanjang hidupnya sebanyak 9 kali. 9 kali sahaja daripada tahun umur 54 baginda sehingga Nabi SAW wafat pada umur 63. Daripada umur 54 sehingga 63. Hadirin yang dihormati sekalian, maka beberapa perkara yang kita nak lihat. Yang pertama berkenaan dengan puasa ini adalah untuk memastikan puasa itu sah, maka kita lihat beberapa syarat yang perlu kita jaga, dan pasangan kita ingatkan mereka, dan anak-anak kita juga. Ibadah yang wajib kita buat setahun sekali, tidak termasuk yang sunat lah. Maka syarat sah puasa kalau kita lihat dalam kitab, antaranya Safinatun Najah, syurutu sihhatihi arba'a asya'. Syarat sah puasa ni dia ada 4 sahaja, tak banyak. Yang 4 ni kita kena jaga baik-baik supaya memastikan puasa yang kita lalui itu sah dan dengan harapan yang Allah terima. Yang pertama, Islamun wa aqlun wa naqau 'anil haidi, dan yang keempat okey ji. Okey. Hadirin yang dihormati, yang pertama adalah Islam. Syarat sah puasa ni orang Islam. Ya, kita semua Islam dah. Itu tak timbul masalah. Cumanya yang kita perlu jaga adalah dibimbangi dan dikhawatiri Islam yang ada pada diri kita tergelincir, yang menyebabkan berlakunya syirik ataupun riddah, yang ianya disebutkan oleh kita baca dalam kitab fiqh, disebut riddah walau bilahzatin. Berlakunya riddah atau murtad walaupun 1 saat sahaja, maka menyebabkan puasa yang kita sedang berpuasa itu terbatal, yang dia terpaksa qada apabila lepas raya nanti. Contoh tuan-tuan, saya ambil contoh simple untuk kita faham konteks ini. Ada sebahagian surau dia letak dalam kitab pengajian mereka. Di sini saya juga difahamkan dulu ada baca kitab Mastika Hadis. Mastika Hadis ni keluaran JAKIM, ditandatangani oleh Perdana Menteri tahun 80-an, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dalam buku ni disebut jelas apa-apa yang boleh menyebabkan seseorang tu terkeluar daripada Islam. Buku ni buku bahasa Melayu, ada cetakan Rumi, ada cetakan Jawi. Saya sebut terang untuk tuan-tuan boleh buat semakan panjang lebar. Disebut apa-apa yang boleh menyebabkan terkeluar daripada Islam. Maka kita kena jaga. Antaranya apa? Al-Quran yang 6,000 lebih ayat itu, 114 surah, 30 juzuk itu, janganlah walaupun ada satu huruf, satu perkataan atau satu hukum, apatah lagi lebih, yang kita ragu-ragu dan kita syak dengannya. Contoh hadirin yang dihormati, untuk menjaga keimanan kita, kerana kita saling sama-sama nak selamat dunia akhirat, maka kita ingat memperingati ini untuk kebaikan kita bersama. Antara yang disebut dalam buku itu adalah apabila satu orang tu dia tidak yakin dengan apa yang ada dalam Quran. Contoh, ayat yang tidak dimangsuhkan lagi. Contohnya kesalahan mencuri. Allah yang sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Pencuri ini kalau sabit salah, Allah yang suruh potong tangannya, bukan orang lain. Tuhan yang menjadikan kita, yang kita sedang sedut oksigen ini, yang kita lihat apa segala yang kita ada ni,
Tuhan yang sama yang memberi itu, Tuhan yang sama menetapkan peraturan untuk mengamankan dunia ni. Jika berlaku perzinaan, Allah suruh sebat orang yang berzina ni, ada hukumannya. Tiba-tiba ada dalam hati satu orang yang mengaku Islam ni, dia kata sesuai ke peraturan ni. Zaman Nabi boleh ikut, zaman Allah tak sesuai dan sebagainya. Jika perkataan itu keluar kerana ketidaksesuaian itu, dia kata tak sesuai, maknanya secara tak langsung dia sedang menyatakan tidak layaknya Tuhan itu, tidak berpengetahuan yang Allah itu, yang seolah-olah tak tahu ada 2022 ni, yang adanya masyarakat pelbagai, yang seolah-olah sifat alimun maha mengetahui Allah itu tidak ada pada Tuhan yang maha suci Allah itu. Hadirin yang dihormati, contoh kita tempah baju, kita buat baju dekat satu tailor, dapat baju tu dia rasa ketat, dekat ketiak ketat, baju nak pakai tak lepas, kita kata macam mana ni, jack macam mana ni, ukur macam mana ni. Kita tak kata direct tailor tu tak pandai jahit, tapi apa yang kita sebutkan tak selesa, tak sedap pakai tu, secara langsung kita sedang kata kepada tukang jahit lah. Maka dalam hal ni apabila kita menyatakan tak sesuai perundangan ini, hukum ini, yang kita sedang kata tu adalah kepada hukum yang dicipta oleh Tuhan yang menjadikan alam ni. Maka dalam buku itu yang dikeluarkan oleh JAKIM, terbitan tahun 80-an lagi, ditandatangani oleh Perdana Menteri ketika itu, dengan jelas sebut perkara ini antara yang boleh menyebabkan akidahnya tergelincir, maka dia kena memperbaharui ucapan dan mengucap dia. Ini sebagai contoh, kita satu orang Islam memang dah Islam dah, tapi kita nak jaga supaya tak tergelincirnya tengah doa ibadat yang khusus, ibadah puasa ni, tiba-tiba antara subuh hingga maghrib tu dia melakukan satu perkara yang boleh menggelincirkan akidahnya, maka ianya terkeluar daripada Islam dan dia kena perbaharui syahadah balik, dia renew balik mengucap dia, dan lepas raya nanti dia kena ganti balik hari hari tersebut, walau bilahzatin, walaupun satu saat saja. Maka kita jagalah akidah itu. Yang kedua, hadirin dihormati, berakal. Syarat sah puasa, kerana orang yang gila, orang yang sawan, dia walaupun gilanya sekejap, maka puasanya terbatal. Tapi kalau gila yang gila berpanjangan, yang pakar ataupun sekretaris menyatakan memang tak ada potensi untuk pulih, maka dia termasuk dalam perkara kita akan lihat di hujung nanti, adalah ada orang yang tak perlu mereka ni nak puasa, mereka nak ganti pun tak boleh, sebab mereka memang mental mereka ataupun akal yang Allah bagi pada mereka tu tak berfungsi dengan baik, antaranya gila. Tetapi jika gila yang bermusim, atau gila yang apabila tak makan ubat, ada orang dia gila tak ditahan di Tampoi, tak ditahan di Tanjung Rambutan, dia diuruskan oleh keluarga, bertahan dengan ubat. Jadi jika lambat makan ubat tu, ada pengalaman saya lihat dia ni, maka dia boleh datang masalah mentalnya itu. Jadi jika ada di kalangan keluarga kita ataupun orang terdekat kita berlaku macam ni padanya, maka kita bagi perhatian lebih lah bila makan sahur tu, bagi mereka makan ubat yang sepatutnya supaya boleh bertahan sekurang-kurangnya sampai buka tu. Sayang kerana apabila mereka jadi masalah mental tu di tengah waktu berpuasa, walaupun sekejap, mereka tetap terpaksa ganti balik dia apabila selesainya raya nanti ataupun lepas Syawal nanti. Itu secara umum ataupun sawan dan sebagainya, apa yang menghilangkan akal, kewarasan akal. Tidur tak batal puasa, pitam tak batal puasa sebab kewarasan akal tu tak hilang. Itu tak termasuk dalam membatalkan puasa. Tapi jika pitam tu seharian daripada sahur, lepas sahur pitam, sedar balik 5 minit lagi nak buka puasa, bangun balik, sedar balik, maka kalau kita tengok dalam kitab fiqh manhaji, orang begini pun tak batal puasanya, rezeki dia lah itu. Tapi kalau pitamnya daripada 12 malam sampai 12 malam pula, 24 jam, itu memang tak ada puasa untuk dia, sebab dia tak ada sahur, dia tak ada niat untuk berpuasa kerana dalam keadaan ada rukun-rukun syarat sah puasa yang tak dilengkapkan oleh dia. Itu secara umumnya saya sebut. Dan yang ketiga adalah untuk wanita, untuk kakak-kakak muslimat, isteri tuan-tuan, walaupun dia datang haid satu titik je, waktu subuh tu dia dah sedia sahur untuk suami dah, untuk anak-anak, dia bangun, dia sedia sahur, lepas subuh 6-5 minit, 6-10 minit tu dia tengok, minta maaf tuan-tuan, dia rasa kat bahagian kemaluan dia tengok ada setitik 2 titik je darah period, kerana dia berada di ekor-ekor, apa orang kata apa, ekor period, hujung-hujung dah, hari ke-7 mungkin, hari ke-8 mungkin, dia pun tunggu nak darah tu berhenti je. Cumanya berhenti tu waktu subuh, hari dia tengah puasa. Lepas subuh tu pukul 7, pukul 8, pukul 9 sampai petang, setitik darah pun dah tak keluar dah, kering dah orang kata. Tetap hari tu dia kena qada juga, walaupun ada setitik 2 saja di pagi hari waktu subuh tu. Begitu juga keadaannya kalau dia keluar setitik 2 ni waktu hujung-hujung nak buka puasa. Daripada pagi subuh ni dia duduk puasa, dia puasa, dia tahan elok makan minum dia, tapi pukul 7 lebih tu sebelum maghrib, berapa minit lagi nak maghrib, dia terasa darah ada keluar, period itu baru mula keluar.
maka hari itu juga yang dia puasa berapa jam siang tadi tu tetap tak dikira bin, kerana dia ada keluar sebelum maghrib tu darah yang keluar, yang termasuk dalam orang yang tidak sah puasanya. Itu secara umum. Yang ketiga. Yang berikutnya adalah niat. Niat ini ada perkara yang perbezaan mazhab. Niat sama ada setiap malam ataupun niat boleh sebulan sekali di bulan sepanjang Ramadan ni. Niat ini termasuk dalam rukun puasa, tuan-tuan. Jika tidak niat, maka tidak sah puasa. Berbeza dengan diet, berbeza dengan tak nak makan sebab nak tahan mungkin untuk kesihatan dia. Tapi untuk ibadah Ramadan ini dia kena ada niat. Niyatun likulli yaumin fil fardi, kata kalau kita tengok dalam matan kitab, antaranya niat. Niat ada 3 elemen. Niat likulli yaumin, likulli lailin fi yaumin, setiap malam pada setiap hari, fil fardi, pada puasa yang wajib. 3 elemen, tuan-tuan, kita kena jaga malam hari ini, iaitu niat kena ada. Niat ini maknanya apa? Niat puasa itu, niat ini maknanya qasdu syai'an mu'tarinan bi fi'lih. Jangan duk pening bab niat ni, kerana niat ni maknanya lintasan hati. Yang tu imam duk ajar kita, yang tu bila duk ajar kita lepas witir sekejap lagi, kan selalu tu imam peringat kita, dia remind kat kita, nawaitu sauma ghadin syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Katalah hari tu imam lupa nak peringat kita. Contohlah, kita tak main tarawih kat surau ke, ataupun kita imam terlupa nak peringat ke, dia pun esok hari dia kata, sudah, aku rasa malam tadi aku tak niat puasa pun. Macam mana nak bagi tahu kepada mereka ni? Kerana niat ini kita mungkin duk faham kena baca nawaitu sauma ghadin fardhu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia duk faham macam tu. Sedangkan niat ini lintasan hati, lintah ke hati untuk kita puasa yang kita nak buat tu, berserta dengan buat dia. Okey, hadirin dia hormati, contoh, kita tanya orang yang kata dia terlupa niat ni, sama ada dia lupa tu memang betul-betul lupa, dia nak tahu hukum dia, ataupun dia nak buat alasan dia nak buka. Kerana dia kata aku tak boleh puasa sebab aku tak niat malam tadi. Ini wallahualam tadialah. Tapi niat ini, tuan-tuan, lintasan hati. Contoh begini, dia kata dia tak lupa nak niat. Tak apalah kalau dia lupa, tapi kita kena tengok qarinah niat itu ada tak? Qarinah yang membuktikan dia niat itu. Contoh, kita tanya dia, Haji bangun sahur tak pagi tadi? Bangun, saya mesti bangunnya. Rumah kejut bangun. Haji bangun untuk apa? Untuk sahur lah. Siapa sahur? Sebab nak puasa lah sehari tu. Tu dah ada lah niat tu, nak pening kepala apa? Kan memang tu Haji jenis breakfast pukul 5 pagi. Kalau jenis sarapan 5 pagi, tak ada kata apalah. Tak, saya breakfast kalau tak bulan puasa pukul 8 pagi lepas subuh. Ini siapa pukul 5 pagi dah makan? Sebab nak puasa lah. Itu qarinah yang menunjukkan bahawa ada lintasan hati. Kita bangun, kita ambil uduk, makan dengan pasangan kita, dengan anak-anak tu pukul 5 pagi tu apa? Kerana sahur tu apa tujuannya? Nak pergi larat lah, nak tahan badan ni, nak puasa siang hari sekali lagi. Cukup, itu cukup dah, kerana ada lintasan hati tu. Contoh apa lagi? Itu kalau bangun sahur, kalau tak bangun sahur, dia kata dah lah tak bangun sahur. Tu imam tak ingatkan dia, tu imam kena marah. Dengan isteri dia kena marah sebab tak kejut subuh. Tak kejut sahur, kejut-kejut je azan subuh dah. Dia kata macam mana ni, saya tak ada niat ni, sahur pun tak bangun ni. Tak apa, kita tanya dia, semalam tadi Haji tarawih kat mana? Tarawih kat surau lah. Lepas tarawih ke mana? Singgah minum teh tarik kat kedai tu sambil beli tom yam. Tak sebab beli tom yam, rumah lah dia tu, kalau nak sahur mesti tom yam. Tak ada tom yam tak boleh, tak semangat nak sahur. Singgah beli tom yam. Tom yam tu untuk bangun sahur, lepas tu makan tak? Tom yam ke mana? Sahur ke mana? Dia kata lah kali guna untuk buka lah kot tom yam tu. Maknanya dia pergi beli tom yam tu dengan niat dia apa? Intention dia, nawaitu dia untuk apa tu? Untuk bangun sahur. Apa tujuan sahur? Untuk berpuasa. Cukuplah itu, kerana ada lintasan hati pada maksud yang demikian itu. Ini nak bagi faham sesungguhnya lah, sebab bila kita duduk dengan masyarakat ni 10 orang kita jumpa 10 ragam masalah dia. Jadi tak apalah, jadi kita detailkan sikit bagi faham dengan elok tu. Likulli yaumin, pada setiap malam. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, boleh tengok dalam fiqh manhaji, antaranya i'anatul talibin, mughni muhtaj, disebutkan oleh Imam Syafi'i niat mesti setiap malam. Imam Malik gurunya kata tak apa, memadai sebulan itu, sekali niat di awal bulan untuk cover sebulan itu. Masing-masing ada hujah, panjanglah hujahnya, cuma kita dalam tazkirah kita tak mampu nak cerita detail. Ala kulli halnya, kita boleh ambil mana yang kita rasa ni setiap malam terbaik. Setiap malam kita refresh kita punya niat. Aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, cukup. Kalau kata kita takut, andai kata let's say terlupa atau sebagainya, maka awal Ramadan malam tadi itu sebagainya kita niat, aku sepanjang Ramadan tahun ni
aku puasa wajib sepanjang muda Ramadan tahun ni. Jadi hadirin itu memadai dah. Jadi kata kalau dia terlupa, kawan-kawan dah di-cover dengan pandangan Imam Malik tadi bahawa dia ada niat sepanjang Ramadan itu dia ada niat puasa malam hari. Malam iaitu antara maghrib sebelum subuh, so itu maksud malam. Dan yang ketiga, pada puasa yang fardu ni wajib niat. Okey, yang boleh kalau lepas-lepas ni tuan-tuan nak puasa sunat ia boleh niat di siang hari. Bangun-bangun breakfast tak ada, benda nak makan tak ada, hak tu boleh niat siang hari. Tapi benda yang wajib niat di malam hari, puasa yang wajib. Ingatlah sampai bila. Ini ada benda yang orang salah faham juga bab ni. Okey, apa puasa wajib? Puasa wajib ada 4. Puasa yang wajib ni ada 4. Pertama, puasa Ramadan ni wajib. Sebab tu Imam Syafi'i kita kena niat tiap malam, sebab dia ibadah yang berputus. Putus di mana apa? Tadi kita buka ni belum tentu lagi kita nak puasa esok. Maka sebab tu kena niat baru lagi untuk puasa esok. Itu Imam Syafi'i kata. Maka sebab tu niat untuk puasa yang wajib di setiap malam. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qada Ramadan. Sama ada muslimat dia tak puasa penuh kerana period, ataupun lelaki yang sakit ataupun sebagainya yang dia tak boleh nak puasa Ramadan lepas, maka dia terpaksa qada balik Ramadan tu. Maka orang ni dia kena niat di malam hari untuk dia puasa esok. Ada banyak kali saya jumpa, kadang-kadang orang tanya kita lah, muslimat terutamanya, wanita, isteri tuan-tuan ke anak tuan-tuan ke, contohnya dia bangun pagi, dia tak breakfast, makanan tak ada lah, tak ada kesempatan ke, dia pun pergi kerja, dekat jabat dia sibuk-sibuk buat kerja, tak sempat nak breakfast juga, malas nak pergi kantin, tengok-tengok jam dah pukul 10 lebih, 10 pagi lebih dah. Dia pun kata dalam hati dia, kalau macam ni baik aku puasa je, sebab ada 5 hari lagi Ramadan, hal lepas aku tak ganti lagi ni. Dia pun niat kata puasa je lah alang. Dia pun bagi tahu kat suami dia, dia kata, bang saya puasa hari ni, tengah hari nanti tak payah hantar makanan. Contoh, suami dia kata, pasal apa nak puasa? Tak adalah, breakfast tak sempat, makanan pun malas nak pergi kantin, dah pukul 10 lebih dah, dalam puasa je lah, nak qada, nak ganti hari Ramadan itu. Suami pun mengalu-alukan puasanya. Kesianlah suami kepiah rongga, yang isterinya tak memahami benda ni. Puasa yang begitu tak boleh niat pagi hari macam tu dah. Puasa niat, puasa sunat tak apa, tapi puasa qada dia mesti niat malam hari lagi. Maka suami yang ada pengetahuan yang kena betulkan tindakan yang salah isteri tu, maka dia kata, awak tak niat, awak ada niat tak malam tadi nak puasa wajib ni, nak qada ni? Tak ada niat bang malam tadi, sebab tak fikir pun nak puasa, cumanya pagi ni tak ada benda nak makan. Tak boleh. Puasa qada, baihu baikul orang putih kata mesti niat di malam hari juga. Maka kalau nak puasa sunat hari tu, terpulang tak apa, sebab tak buat benda yang membatalkan puasa lagi. Tapi puasa yang wajib, dia mesti niatnya di malam hari lagi. Ni untuk ingat yang ke depan lah, terutamanya pada nak qada Ramadan. Dan yang ketiga, puasa wajib ni apa? Puasa nazar. Dia bernazar pada Allah Subhanahu Wa Taala satu benda, kalau dia dapat dia nak tunaikan. Contoh dia bernazar puasa, maka juga dia kena niat di malam hari. Dan yang keempat, puasa wajib ni puasa bayar saman, orang kata bayar kafarah. Kafarah ni bahasa Arab, orang Melayu kata bayar denda lah, bayar saman. Contoh apa bayar saman ni? Ya Allah tetapkan, agama tetapkan, syariat tetapkan, jika berlaku satu kesalahan ni, dia kena bayar denda puasa. Antaranya mereka yang, minta maaf bersetubuh di siang hari, bulan Ramadan ni siang hari, antara subuh ke maghrib itu dia bersetubuh dengan pasangan dia. Maka Allah kata dalam Quran, punishmentnya, denda dia, syahraini mutatabi'aini, 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Mutatabi'aini continuously, dia mesti berterusan, dia tak boleh skip. Contohnya hari ke-58 dah tiba-tiba migraine ke gastrik yang teruk, dia tak boleh nak puasa, maka dia kena repeat balik daripada awal nanya. Maka dia kena ganti dengan lain ada. Kalau tak mampu, dia jamu orang makan. Itu dalam bab bayar saman, sebab bersetubuh di siang hari. Sikit tuan-tuan, bab bersetubuh di siang hari ni, ada orang pernah tanya, ni saya ambil pada masalah masyarakat hidup jumpa dan bersembang dengan kita lah. Dia kata boleh tak dia batalkan puasa, dia minum ke dia makan ke, lepas tu dia setubuh dengan pasangan dia, kerana nak mengelak daripada kena denda 2 bulan puasa berturut-turut selepas dia tu. Macam mana tuan-tuan, boleh ke? Dia batalkan dulu, dia makan dulu, dia minum dulu, lepas tu apa tujuan dia? Bila dah batal tu, dia nak bersama dengan pasangan dia. Dia pun belajar juga, dia kata kalau bersetubuh ni kena bayar denda 2 bulan ni, maka dia batalkan dulu. Okey, kalau kita baca dalam kitab fiqh, benda ni benda yang tetap dia kena ganti juga 2 bulan. Itu kamu main dengan Tuhan tu, kamu kona lab dengan Tuhan tu, dengan Allah SWT, kamu treat dengan Tuhan tu, tak ada, tetap kena ganti. Tetapi bagaimana yang tak perlu ganti? Ada.
Dia bermula dengan niat awal lagi. Kamu buka puasa tu niat awal apa? Contoh dua keadaan saja. Kerana dalam Quran Allah dah nyatakan. Yang pertama kerana sakit. Dia sakit yang teruk. Sakit teruk semua ni. Doktor kata haji, kalau haji puasa juga ni mudarat teruk ni. Dia doktor dah 30 tahun dah, pakar. Dia kata kalau puasa terus juga jantung masalah, darah tinggi, semualah problem ni. Kalau terus juga puasa haji kena bincang dengan keluarga lah. Belilah siasat tanah kubur mana-mana, standby lah nak tali siasat dah. Doktor pun psycho juga kawan ni. Dia kata kalau macam tu tak boleh dibuka sebab memang teruk sungguh. Maka dia pun buka puasa kerana nasihat advice daripada pakar yang kata kamu orang ni berisiko, tak boleh nak teruskan dah kerana kesihatan dia. Dia pun buka makan kerana untuk kesihatan dia. Dia pun makan daripada lemah tadi dia larat, entah ubat apa doktor tu bagi, sihat. Pukul 10 lagi sihat. Pukul 12 tu dia tengok isteri dia geram semacam dia. Dia pun bersama dengan pasangan dia. Maka orang begini dia tak dikenakan bayar 2 bulan betul-betul tu. Dia sekadar kena qada hari yang dia batalkan saja. Kerana dia buka puasa awal tu bukan kerana untuk bersetubuh. Kerana apa? Kerana nasihat doktor atas, kerana kesihatan yang dia alami. Jadi kalau jadi macam itulah. Dan yang kedua, safar ataupun travel. Yang dia travel dia ni yang betul-betul penat, yang dia terpaksa buka kerana lemah badan dia dah. Dia mungkin naik kapal terbang, dia tak sempat nak breakfast. Kalau daripada Perlis pergi Johor naik kereta mahal, tak rasa sangat tuan-tuan zaman lah ni. Tapi contohnya dia travel, dia naik flight, dia tak sempat nak sahur, naik kapal terbang, atas tu dia berangin. Orang dia berangin, dia nak muntah, dia nak macam-macam lah, pening kepala. Dia tak kuat dia nak teruskan perjalanan tu dengan keadaan lemah badannya. Dia pun buka puasa. Itu tujuan asalnya, tak ada niat lain pun. Tiba-tiba bila dah buka puasa, masa masih panjang lagi, dia datang keinginan pada pasangannya, dia pun bersama dengan pasangannya. Maka ini juga keadaan yang kedua, yang dia sekadar hanya qada hari tu, yang tak perlu bayar saman 2 bulan tu. Jadi nak sebutnya, dia kata kalau macam tu biar aku travel ataupun aku bawa sakit, itu hang yang tipu. Hang tahu awal-awal hang bawa sakit, hang musafir, kerana hidden yang tersembunyi kamu nak bersetubuh dengan pasangan, itu tetap kamu kena qada balik. Kamu kena bayar saman 2 bulan betul-betul tu. Tuan-tuan perasan tak? Puasa ni dia ada syarat-syarat dia. Kerana kalau kita baca ayat yang saya baca di awal tadi, Al-Baqarah 183 tu, Allah wajibkan kita puasa. Di hujung ayat tu Allah kata apa? La'allakum tattaqun. La'alla tu huruf nasbin. Mudah-mudahan je, dengan harapan je puasa ni mendidik kita jadi orang yang bertakwa. Maka sebahagian benda kita tengah bincang ni nak didik orang jadi bertakwa. Benda ni tuan-tuan kalau dibatalkan, kalau minta maaf dia bersama dengan pasangannya sekalipun, ada orang tahu tak? JPJ ambil tahu ke? Polis ambil tahu ke? Bunga kuasa DBKL ambil tahu ke? Tak ada siapa nak ambil tahu pun. Melainkan ilmu dan iman dia sahaja, dan takwa yang ada dalam dirinya sahaja yang tahu bahawa aku ni berhutang dengan Tuhan, aku kena bayar balik. Benda ni adalah takwa. Kita siang hari pukul 12 nak makan pun tak ada siapa tahu pun. Tapi kerana ada takwa dalam diri, kita bertahan tak makan, tak minum ada apa-apa yang membatalkan puasa. Maka itulah latihan kita nak capai untuk 11 bulan yang akan datang ni. Hadirin yang dihormati, dan yang terakhir ni berpokok sikit lagi je lah nah. Tengok muka cemarah tu sikit lagi. Sikit lagi. Okey, ada beberapa keadaan yang benda yang membatalkan puasa. Saya ambil secara ringkas Anggota rongga badan kita ada 5. Yang kalau masuk dia dengan sengaja maka ianya membatalkan puasa. Terpaksa, dipaksa ataupun yang bukan sengaja, maka dia tak termasuk. Apa-apa yang tak sengaja ataupun terpaksa, dia tak membatalkan puasa. Contoh 5 anggota: lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemaluan depan, lubang dia, dan kemaluan belakang dubur. 5 ni namanya rongga yang terbuka. Okey. Jika masukkan sesuatu dengan sengaja, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan belakang, pada kadar sempadan had bodoh dia, maka boleh membatalkan puasa. Contoh mulut, kadarnya Ha ni disebut oleh para ulama kadar ha nipis, ha yang macam jim tu. Okey. Bila dimasukkan sesuatu pada kadar itu, dia membatalkan puasa. Orang tanya balik, kan hidung pun batalkan puasa, masukkan sesuatu. Maka kadarnya adalah sampai ke rongga dalam ini, iaitu atas pada belakang pada anak tekak. Iaitu kalau hidung ni, kalau sampai tulang hidung, rasa pedih mata tu, kalau kena air tu pening kepala, dia jadi pedih. Kalau mana kadar jari kelingking ni masuk, dia tak batal puasa. Masuklah tekan, sebab dia tak boleh pergi mana pun, dia ada limit dah. Hidung ni tekan pun dia sampai sini je, itu tak membatalkan puasa. Sebab itu fatwa kebangsaan tuan-tuan boleh tengok dalam laman web JAKIM, swab test COVID ke apa-apa tidak membatalkan puasa.
Jadi swab test sama ada hidung ataupun mulut. Tuan-tuan tiba-tiba ada simptom, pergi klinik, doktor, nurse nak check. Dia buat lebay kepada rongga pula. Dia kata nak swab test lepas maghrib lah. Lagi batal pula puasa aku, dia kata. Jangan dia buat lebay kepada rongga je, swab test dia tak batal puasa pun. Fatwa dah memutuskan kerana kadarnya tu, limit masuknya alat itu tidak sampai kepada rongga yang dalam yang tak membatalkan puasa. Okey, mulut, telinga, hidung, kemaluan depan dan belakang. Dia kata kemaluan depan ni masuk apa? Contoh dia batu karang. Doktor nak operate itu, masukkan kamera atau sesuatu, membatalkan puasa. Dubur ni macam mana? Contoh, ada orang dia, atas kita pengalaman dengan masyarakat lah, dia kata, ada orang pernah kata ke saya, dia kata kalau bulan puasa ni dia, minta maaf tuan-tuan, dia sebut, dia kata nak berak tu jadi malah, dia kata takut batal. Apa benda buah yang besar takut batal puasa? Dia kata sebab nanti nak basuh tu, kalau tak puas, dia kata kalau basuh tu tak macam tak bulan puasa. Basuh macam mana? Bulan puasa basuh berak macam mana? Tak bulan puasa basuh macam mana? Jadi dia kata sebab dia takut kan memasukkan sesuatu lain rongga tu, termasuk lubang dubur tu, boleh membatalkan puasa. Ya. Habis tu dia kata kena nak basuh berak. Minta maaf tuan-tuan, sebab berak tu buah yang besar tu. Maka kita bertanyalah, Haji basuh berak macam mana sampai takut batal ni? Ialah kita kan nak basuh sikit ke tepi-tepi lubang dubur tu, nanti rasa tak selesa lah kalau tak basuh. Maknanya selama ni dia basuh, dia masukkan jari dia dalam lubang tu. Penyakit bahaya tu, kuman ni semua. Sedangkan kalau tengok Syed Fatani, Furu Masail dan sebagainya, dia cerita dah pakai jari hantu ni tuan-tuan. Minta maaf lah macam kuliah basuh berak lah, minta maaf lah. Sebab nak kita atas dasar pengalaman kita lah dengan masyarakat ni, dia bimbang buang besar tu, basuh tu takut batal puasa. Punggung kita, minta maaf ibu-ibu ayah lah, punggung tu, tengah tu dubur kan. Bila dubur cangkung, dia terbuka. Pakai jari hantu ni ya, bukan jangan masukkan, memang batal lah puasa. Tenyih lah ni pakai jari hantu ni. Maka bila dia cangkung tu, dia terbuka dan ditenyih guna jari hantu ni. Itu yang disebut oleh para ulama, yang supaya bukan kata bulan puasa, tak bulan puasa pun macam tu lah cara basuhnya. Bila keadaannya begitu, tak ada risiko nak batal puasa yang sesuatu tu masuk ke dalam rongga yang terbuka, termasuk dubur. Okey, hadirin dihormati sekalian, beberapa perkara yang kena dilihat juga. Sebagai contoh, orang yang puasa tak habis pada Ramadan yang lepas, ni dah masuk Ramadan baru juga. Ada orang kena qada, ada orang kena bayar fidyah, ada orang tak bayar fidyah ataupun sebagainya. Kita tengok satu persatu. Yang mana saya ingat lah sebab kosong saya, tak ada apa-apa dengan mana ilham pada ingatan saya. Yang pertama, orang yang tak puasa Ramadan lepas 2021 sebab period, sebab apa lagi, nifas ni sebab dia beranak, dia dalam pantang, ataupun ayah-ayah yang musafir, travel di mana-mana ke, pening-pening sikit, migraine sikit, kena Panadol, okey dah, tapi dia terpaksa buka itu. Ini sebagai contoh puasa yang dia kena qada balik berapa hari yang dia tinggal. Okey, selesai 2021 punya puasa. Katakanlah ni 2022 dah ni, ada dia dulu tinggal 5 hari Ramadan lepas. Ramadan lepas ni 5 hari dia sempat ganti 3 aja. 2 lagi ni tak dan. Tak dan di mana tak sempat lah. Ni dah masuk Ramadan 2022 dah. Sudah, macam mana dia kata? 2 hari yang baki tu tetap kena qada, carry forward. Orang kata bawa lah lepas raya ni, kena cari hari, 2 hari dia kena qada. Sebab apa? Bulan 2021 nya yang hang tak habis lagi tu. Tapi dalam masa yang sama, kerana dah masuk Ramadan baru, orang ini diwajibkan bayar fidyah. Fidyah tu kena tengok amount tu pejabat zakat lah, tapi lebih kurang RM4 lah. Ni secara umumnya, tapi yang tepatnya kena tengok secupak harga beras. Katalah RM4. Maka kalau 2 hari kali 2, RM8. Bagilah kepada orang miskin, asnaf, orang yang memerlukan. Bayar kat pejabat zakat berpulang lah. Itu sebagai kafarah bayar kerana fidyah, kerana tak menghabiskan ganti puasa dalam tempoh sebelum Ramadan yang lepas. Ada keadaan orang yang lain pula. Contohnya ibu-ibu, isteri tuan-tuan mengandung, dalam kandungan ni dia tengah berpuasa ni bulan Ramadan ni, sampai satu peringkat dia lemah. Kalau teruskan puasa, risiko dekat dia dan risiko kepada bayi dalam kandungan. Atas nasihat doktor juga, puan tak boleh mengandung ni, ada masalah ni, masalah pada kesesuaian badan dia dan bayi dalam kandungan tu, dinasihatkan oleh mereka yang pakar, dia kena buka. Dia pun buka puasa. Okey, katalah 5 hari dia tak sempat puasa bulan Ramadan lepas kerana mengandung. Lepas Ramadan dia ganti 3 juga contoh, tapi ada 2 lagi tak sempat ganti. Tiba-tiba dah masuk Ramadan ni dah, maka dia tak habis lagi Ramadan lepas. Dia ni 2 hari yang tinggal ni dia tetap kena ganti lepas hari nanti. Tetapi mereka tak perlu bayar fidyah.
golongan ni tak perlu bayar fidyah kerana mereka buka tu atas nyawa dia dan nyawa orang yang bayi yang ada dalam kandungan. Berbeza dengan dulu Hafiz tadi tu sebab dia period, sebab dia musafir. Hak ni kerana masalah kesihatan dia. Itu contoh yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, orang yang sakit, orang tua ataupun tak tua yang sakit, yang doktor kata nak pulih ni memang tak ada potensi dah, terbaring, stroke, lumpuh, yang harapkan najis ataupun makanan melalui saluran minuman, saluran wire dan sebagainya, yang memang doktor kata itulah keadaannya sampai dia mati, maka orang ni dia memang tak puasa lah. Dia nak puasa macam mana lepas dah masa Ramadan baru ni pun dia nak puasa macam mana, nak ganti pun tak boleh, maka dia tak perlu ganti. Ya, dia tak perlu ganti, tetapi dia kena bayar fidyah. Dia tak perlu ganti puasa, tapi dia kena bayar fidyah berapa hari yang dia tinggal. Katalah 30 hari Ramadan lepas, sebenarnya katalah puasa ni 2022 ni, ayah ke, makcik ke, mak ke, siapa-siapa adik-beradik kita yang memang tak boleh puasa, doktor nasihatkan dia tak boleh puasa, dan dia memang tak boleh nak ganti juga pun nanti, maka dia ni habis raya nanti bulan Syawal, tuan-tuan anak beranak ni kiralah 30 hari kalau puasa, kalilah RM4 contohnya fidyah ni, maka kalilah RM4, maka jumlah tu bagilah kepada asnaf yang memerlukan sebagai bayar fidyah kepada orang tua kita yang tak boleh nak puasa, dan dia pun tak boleh nak ganti dah, memang uzur sangat-sangat dah. Dan yang keempat keadaannya antaranya adalah orang yang Allahumma salli alaihi wasallam, dia ni mati, meninggal dalam keadaan tak sempat nak mengganti puasa. Sebab tu pasangan kita kena bunyi juga sikit bagi tahu kat isteri, atau isteri bagi tahu kat suami, abang saya puasa tak habis 3 hari lagi ni, 4 hari lagi ni, ada maklum. Andai kata Allah cabut nyawa, mati, mati tak sempat nak habis lagi ganti puasa, dia sihat boleh puasa, cumanya dia tangguh Allah matikan dia, ada berapa hari, contohnya 3 hari tak habis lagi, maka bukan cara qada puasa nah. Ada orang dia salah faham, anak-anak bagi alung 2 hari, angah 2 hari, siapa ajar macam tu, dia bayar fidyah aja, kalilah berapa hari yang ayah ke siapa meninggal tu tak sempat nak habiskan puasa ganti, berapa hari yang ditinggalkan tu dibayar fidyah kerana dia dah mati, dia tak sempat nak menghabiskannya. Maka sebab itulah sikit-sikit banyak kita bagi tahu juga kepada keluarga kita apa-apa asas supaya perkara ni kita tak tinggalkan hutang yang banyak kita nak berhadapan dengan Allah SWT kelak. Saya rasa cukup sekali dulu, saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur kata-kata. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.